Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Latif, yang bersifat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, ada ruang dan peluang kepada kita sementara menunggukan waktu iftar. Ini adalah hari pertama 1 Ramadan. Suasana begitu nyaman, sejuk dan dingin. Di Pulau Pinang ini dalam keadaan hujan yang sejuk. Hari ini matahari tidak begitu menunjukkan riak dia, kepanasan cahaya dia. Menantikan waktu dalam lebih kurang 20 minit ke 25 minit atau 30 minit ini, cubalah kita mengambil sedikit iktibar daripada perjalanan saum Ramadan, puasa Ramadan. Ada satu perkara yang penting. Ini pada siri pertama ini, pada petang ini, kita akan ada sambungan dia lagi. Pada siri pertama ini saya cuba nak memberi sedikit penerangan tentang hakikat kepada puasa Ramadan. Kita melihat kepada ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iaitu Allah memerintahkan orang yang beriman itu dengan puasa. Seperti mana Allah perintah pada sebelum daripada kita. Dengan suatu landasan, kata Allah, dengan satu tujuan supaya kita bertakwa. Alhamdulillah ikhwan, kita cuba nak belajar, cuba nak mengambil pelajaran daripada makna puasa. Saya nak mengajak kita melihat kepada makna rukun puasa. Dalam semua kitab fiqh yang kecil ataupun yang besar, bila mereka sebut rukun puasa, mereka sebut rukun puasa itu ada 3. Kalau kita pergi kepada yang paling asas sekali, Hidayatus Subyan lah. Kita pergi yang agak panjang sikit perbahasan dia. Sabilal Muhtadin, Bughiyatul Tulab. Atau kita naik ke atas Al-Iqna', Fathul Wahhab. Kita akan lihat perkara-perkara ini. Rukun puasa dikatakan 3. Rukun puasa inilah hakikat puasa. Pertamanya niat. Keduanya, orang yang berpuasa. Dan ketiganya, imsak. Ketiga-tiga ini kalau kita cantum, itulah makna puasa. Ditulis macam tu, ditulis niat, orang yang puasa dan imsak. Kalau kita terbalikkan, kita saja susun untuk dapat satu gambaran bahawa pertama adalah as-saim, orang yang puasa, diri orang yang berpuasa. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga adalah imsak. Imsak bermakna menjauhi larangan. So orang puasa ni ada larangan dia. Untuk puasa ada imsak. Untuk haji ada ihram dia. Untuk sembahyang ada kita panggil takbiratul ihram. Dalam kehidupan kita ini ada perkara-perkara haram. Imsak bermakna kita menahan diri daripada perkara yang boleh merosakkan puasa kita, yang boleh membatalkan puasa kita, yang dengan itu kalau kita lakukan dengan sengaja kita berdosa dan puasa kita batal dan kita wajib qada. Itu makna imsak, menahan diri. As-saim adalah diri orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu. So orang yang berpuasa itu ikhwan, dia kena datang dengan niat. Dia kena ada niat. Macam semalam kita niat bahawa besok tu maknanya hari ini kita nak puasa dalam bulan Ramadan, kita nak menunaikan saum Ramadan. Itu niat. Tetapi ada lagi satu niat, yang niat itu membawa kita kepada Allah. Itu niat berkaitan dengan hukum mengesahkan puasa. Tapi ini niat yang Allah sebut la'allakum tattaqun. Niat yang membawa kita dekat dengan Allah dan menyampaikan kita kepada takwa.
bahawa orang yang puasa itu ikhwan, dia mesti ada niat yang kuat. Al-azmu, al-qasdu. Dia kena ada suatu azam yang kuat. Dia kena ada suatu pegangan hati yang kuat. Dia kena bangkitkan nawaitu dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita panggil taqarrub ila Allah. Supaya puasa itu menjadi satu qurbatun ila Allah, mendekatkan kita pada Allah. Macam mana puasa itu mendekatkan kita pada Allah? Dengan diri orang yang berpuasa itu meniatkan ke mana dia nak bawa puasa dia, ke arah mana puasa dia nak pergi. Maka apa pun niat dia mendekatkan diri pada Allah, kesemuanya dia kena berjuang untuk satu benda. Yang satu benda itu dipanggil imsak. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada perkara yang boleh menjatuhkan nilai dan martabat puasa. Menahan diri daripada perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Kerana itu imsak bermakna menahan. Makan, tak minum itu imsak. Macam Allah buat contoh dalam surah Maryam. Ibu kepada Nabi Allah Isa, Maryam, dia imsak. Dia kata, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku nazar pada Allah dengan puasa. Itu puasa dia macam mana? Dia kata, falan ukalliman nas. Aku tak mau cakap dengan orang. Sekali-kali aku tak mau cakap dengan orang. Aku tak mau ada percakapan. Dia imsak anil kalam. Dia imsak kalam dia. Dia jaga kalam dia. Dia tak mau bercakap dengan orang. Imsak. Jadi kerana itu ikhwan, bila kita lihat kepada makna itu, puasa itu imsak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit matahari sampailah ghurub matahari, jatuh matahari, dengan kita niat berpuasa dan dengan kita meniatkan supaya puasa itu menjadi suatu ibadah dan menjadi suatu pertolongan kita di hari akhirat, supaya puasa itu membawa syafaat kepada kita dunia dan akhirat. Dan dalam masa yang sama, yang dimaksudkan dengan imsak itu juga ialah kita menahan akhlak kita, perkataan kita, perbuatan kita, percakapan kita, cara kita nak komen orang, cara kita nak kata pada orang. Kesemua itu masuk di dalam masalah imsak. Imsak. Man lam yada' qawla zur. Siapa yang tak dapat meninggalkan qawla zur dan kejahilan dan apa yang ada kaitan dengan amal keduanya, maka falaisa lillahi hajah. Maka Allah tak ada hajat nak terima puasa dia, walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum. Artinya gabungan. Imsak anil mufattirat, imsak menahan diri daripada perkara batal puasa, dengan imsakul akhlak. Imsak menahan diri daripada kerosakan akhlak itu dia jalan sekali. Imsak ini adalah simbol kepada puasa. Satu orang saim, dia telah mempersiapkan diri dia nak puasa dan dia telah menyiapkan niat dia untuk puasa. Tapi kalau hurumatul imsak, kehormatan imsak itu dia langgar, maka puasa dia tak ada. Puasa dia tak ada. Dan kita balik, kalau kita tengok balik kepada apa yang Allah sediakan pada kita, ditangkap syaitan, digari syaitan, dibelenggu syaitan, dirantai segala jin-jin yang jahat, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, dibebaskan begitu banyak dalam bulan Ramadan orang daripada neraka. Kesemua itu Allah buat untuk as-saim yang ada niat untuk puasa dan melakukan imsak. Allah menyediakan babur rayyan, pintu rayyan. Babur rayyan itu dikatakan suatu pintu yang sangat cemburu. Dia tak benarkan siapa pun masuk dalam dia. Ar-Rayyan adalah nama satu daripada nama pintu dalam syurga. Dia tak benarkan siapa pun masuk dalam dia. Dan dia hanya nak layan orang yang berpuasa Ramadan. Kesemua ini Allah sediakan untuk apa ikhwan? Untuk siapa? 10 malam terakhir. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. Untuk siapa?
Untuk as-saim, orang yang dah get ready nak puasa dengan niat dan dia imsak. Artinya ikhwan, niat menjadikan puasa kita itu pendekatan diri kepada Allah, menjunjung titah perintah Allah, melaksanakan amanah Allah, mendirikan syiar Allah, itu adalah niat yang penting dan mustahak. Itulah yang menjadi hay'ah, yang menjadi hilyah, perhiasan, keindahan kepada puasa. Dan kesediaan orang yang puasa itu ikhwan. Dia get ready nak taat pada Allah dan dia melaksanakan imsak pada masa yang betul. Rupanya ikhwan, barakatul Ramadan, keberkatan Ramadan, fadilat Ramadan, kesemuanya ada hubungan dengan niat orang yang puasa dan imsak itu sendiri. Diri orang yang puasa. Niat dia akan diberkahi, diri dia akan diberkahi, dan imsak, dia melaksanakan perintah imsak itu, diberkahi. Kenapa? Kerana imsak termasuk larangan. Jangan tahan diri kita, jangan mendekati larangan yang boleh merosakkan puasa, membatalkan puasa. Jadi kehormatan puasa itu ada pada imsak. Jadi kalau satu orang yang puasa, dia tidak melakukan imsak, bermakna dia tidak ada puasa. Dia telah menjatuhkan martabat puasa dia. Dia tidak meletakkan puasa dia pada tempat yang betul. Karena itu, ikhwan, rukun puasa ini adalah penting dihayati. Penting kita hadam, kita ambil tahu. Penting kita beri pengertian dan pemahaman yang betul. Sebab kalau kita mengejar, kita kejar Lailatul Qadar, kita kejar Qiyam Ramadan, kita kejar salat tarawih, kita kejar benda-benda lain lah bagi jamu orang buka puasa ke, kita banyak melakukan khairat, charity demi charity, tapi ketiga perkara ini yang menjadi tunjang dan roh asasi pada puasa kita tak jaga, maka puasa kita tidak diberkahi. Di mana Allah berkahi bulan puasa? Allah berkahi kerana dalam bulan ini ada orang yang puasa. Kalau sepanjang bulan ni tak ada orang yang puasa, maka Ramadan sebagai syahrul azim, syahrul barakah, syahrul rahmah tak nampak. Di mana berkah dia? Dipenuhi dengan semua orang tak puasa. Maka tak ada apa-apa ikhwan. Tapi kerana ada pelaksana puasa yang dalam rukun puasa dipanggil saim, dan pelaksana itu mempunyai niat yang bersih, yang kudus, dan pelaksana itu menjaga kehormatan puasa yang dipanggil imsak, maka terlukislah, tergoreslah suatu potret yang indah. Nama dia as-saum. As-saum, puasa. Maka lahirlah as-saim, orang yang puasa. Karena itu ikhwan, penekanan kepada niat. Kemana arah puasa kita? Penekanan kepada imsak. Mesti menghormati imsak. Jangan melibatkan diri kita dengan perkara yang batal puasa. Itu adalah sesuatu yang cukup penting dan amat penting. Andai kata ini tak ada, andai kata ini kosong, maka akan hilanglah roh Ramadan. Karena itu ikhwan, daripada awal lagi dalam hadis, Nabi beri bimbingan pada kita. Nabi beri peringatan pada kita. Apa Nabi kata? Man sama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Awal lagi Nabi sebut tentang orang yang puasa. Siapa dia orang yang puasa ikhwan? Orang yang ada iman. Siapa dia orang yang puasa ikhwan? Orang yang ada hati yang ihtisab dan dia ada niat yang betul, dia get ready dengan puasa dan dia bersedia melaksanakan ujian puasa, peraturan puasa, undang-undang puasa, syariat puasa yang nama dia imsak. Maka Allah kata kepada Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah nak ampun dosa dia. Karena itu ikhwan, di sinilah tempat berjalannya puasa. Di sinilah tempat pondasi dan landasan pada puasa. Kita kena tahu, anak-anak kita kena tahu, masyarakat kita kena tahu, kaum keluarga kita kena tahu di mana terletaknya ruh kita puasa. Ruh kita puasa. Dan macam mana kita nak rasa puasa itu sebagai satu barakah. Kita nak melihat hikmat-hikmat puasa daripada sini ikhwan, daripada sini. Maka tugas orang yang tahu menyampaikan pada orang yang mungkin lupa ataupun tak tahu, belum tahu.
bagi tahu kenapa rukun puasa itu mendapat tempat yang istimewa dalam hukum fiqh. Maka kerana tanpa rukun, satu hakikat itu, satu perkara itu tidak ada. Dengan rukunlah ada segala benda. Maka bila kita faham rukun puasa, 3 perkara tadi, niat, as-saim dan imsak, maka barulah kita boleh melihat ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kerana itu ikhwan, nanti dalam kita berpuasa, ke mana kita nak bawa puasa kita, apakah aktiviti kita dalam bulan puasa, kesemua itu berkaitan dengan 3 perkara tadi. Aktiviti apa pun kita buat dalam bulan puasa, tak boleh melanggar peraturan imsak. Aktiviti apa pun kita buat dalam bulan puasa, kita tak boleh lupa diri kita adalah as-saim. Aktiviti apa pun yang kita buat dalam bulan puasa, kita tak boleh lupa niat dan nawaitu kita ketika puasa. Pasal itu Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi ikhwan mengajar kita satu perkataan yang mempunyai karamah. Perkataan yang cukup karamah. Bila kita puasa, ada banyak gangguan-gangguan puasa. Orang maki ke, orang tuduh ke, orang fitnah ke, orang ajak kita berkelahi ke. Apa Nabi ajak kita kata? Nabi ajak kita mengingat kedudukan kita di mana posisi kita dalam bulan Ramadan. Iaitu dengan kita kata, inni saim, saya puasa. Kerana orang yang puasa ada niat, orang yang puasa itu ada imsak. Maka kenapa saya tak boleh balas balik perkataan awak? Kerana saya ada niat puasa mendekatkan diri pada Allah. Saya berpuasa bukan kerana dia adat. Ialah kalau nak kata puasa tu adat, memang puasa tu adat. Dia adalah adat kaum mukminin, kaum adat orang beriman. Orang beriman itu adatnya adalah ibadat. Dia beradat. Dia beradat dengan adatnya yang sempurna. Adabnya elok dengan adat yang ada dalam syariat. Tapi saya tak boleh melawan awak. Kerana saya ada niat nak bawa puasa saya dekat diri pada Allah dan saya tak boleh lawan awak. Kerana puasa itu maksudnya imsak. Bukan imsak daripada minal akli wa syurbi, tapi juga imsak anil kalam. Maka itu telah menjadi kekuatan yang besar dan roh yang besar supaya puasa itu menjadi sempadan dan benteng kepada kita dalam menuju rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, sentiasalah kita membawa diri kita kepada tazkirah-tazkirah yang menyampaikan kita kepada tazkiyah. InsyaAllah ikhwan, kita akan bersambung lagi bincang tajuk-tajuk yang pendek seperti ini supaya dia memberi suatu sokongan dan dorongan kepada puasa. So saya tinggalkan antum dengan perkataan bahawa ingat tajuk yang kita bincang ini, apakah nilai rukun puasa? Apakah nilai rukun puasa dalam kita memahami pengertian puasa? So kalau kita tak tahu apa itu rukun puasa dan kita tak tahu nilai dia, kita susah nak menghayati makna puasa. InsyaAllah ikhwan, kalau Allah beri masa lagi, kita berjumpa lagi pada besok hari sebelum kita iftar untuk melihat apakah perkara yang kita boleh tengok berkaitan dengan saum Ramadan kita. InsyaAllah ikhwan, hayakumullah, barakallah, selamat beriftar bersama keluarga dan bersama sahabat-sahabat dan jemaah yang ada. Semoga Allah memakbulkan segala ibadat kita dalam bulan Ramadan. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum.